Okey, kita sambung pembelajaran kita dengan tajuk baru, iaitu Kitabul Aqdiyati Wasyahadati. Pelajar boleh tengok, boleh lihat di muka surat 325. Iaitu Kitabul Aqdiyati Wasyahadati. Jadi kitab membicarakan tentang kehakiman dan kesaksian. Yang pertama kita pergi kepada ta'rif al-aqdiyah. Al-aqdiyatu jam'u qada'in bil maddi ka qaba'in wa aqbiyah. Al-aqdiyah merupakan jamak daripada mufrad dianya qada', iaitu bil mad, dengan panjang baca qada'. Seperti ada qaba'un, mufrad, jamak daripada qaba'un aqdiyah. Manakala ta'rif di segi bahasanya ialah imda'u syai'i wa ihkamuhu, iaitu menyelesaikan sesuatu dan memutuskannya dengan hukuman, ataupun menyelesaikan sesuatu dan menghukumkan sesuatu tersebut. Manakala di segi syaraknya pula ialah faslul khusumati baina khasmaini fa aktsara bihukmillahi ta'ala, iaitu menyelesaikan persengketaan ataupun perbalahan di antara dua pihak atau lebih mengikut hukum Allah Ta'ala, ataupun mengikut hukuman Allah dan Rasulnya, iaitu Quran dan Sunnah. Itu yang dikatakan dengan aqdiyah di segi syarak. Manakala wasyahadatu, manakala saksi pula, iaitu jam'u syahadatin, jamak daripada perkataan syahadah. Syahadah jamak dianya syahadat. Ta'rif dianya ialah wahia ikhbarun an syai'in bilafzin khasin wa sayatil kalamu 'alaiha. Jadi syahadah ni ialah memberitahu ataupun menyatakan terhadap sesuatu dengan lafaz yang tertentu. Itu yang dikatakan dengan syahadah. Wa sayatil kalamu 'alaiha, dan akan dibincang saksi ini di depan, selepas kita bincang mengenai aqdiyah. Kemudian dalil aqdiyah. Wal aslu fil qada'i qabla al ijma'i ayatun ka qawlihi ta'ala. Asal pada kehakiman ini sebelum ijma' beberapa ayat, ka qawlihi ta'ala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an yahkum bainahum bima anzalallah, wa qawluhu ta'ala fahkum bainahum bil qist. Jadi hendaklah kamu berhukum di antara kamu dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan fahkum bainahum bil qist, maka hendaklah kamu berhukum, menjatuhkan hukuman di antara kamu dengan bil qisti, ay bil adli, dengan adil. Itu di antara dalil aqdiyah. Wa akhbarun ka khabaris sahihaini. Manakala hadis pula seperti hadis sahihaini. Sahihaini ini kalau di segi hadisnya ialah Muslim, Bukhari dan Muslim, iaitu
bagaimana hadis? Macam mana teks hadisnya ialah idza ijtahadal hakimu fa akhta'a falahu ajrun wa in asaba falahu ajran wa fi riwayatin falahu asyarata ujurin. Jadi Nabi SAW bersabda, idza ijtahadal hakimu, apabila hakim berijtihad lalu tersalah ijtihadnya, maka bagi hakim itu satu pahala. Wa in asaba falahu ajran. Dan sekiranya betullah apa yang diijtihad oleh hakim, maka bagi hakim itu mendapat 2 pahala. Dan dalam satu riwayat falahu asyarata ujur. Dalam satu riwayat lain mengatakan hakim tadi mendapat 10 pahala. Qala an-Nawawi fi syarh Muslim ajma'a al-muslimuna ala anna hadha al-hadith yani alladhi fi as-sahihayn fi hakimin alimin ahlin lil hukmi in asaba falahu ajrani bi ijtihadihi wa isabatihi wa in akhta'a falahu ajrun fi ijtihadihi fi talabil haqqi. Jadi telah berkata oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim, ajma'al muslimuna ala anna hadzal hadis, telah ijma' oleh orang Islam di atas hadis ini, yaitu allazi fi sahihaini, yang hadis berada dalam sahihaini, fi hakimin alimin, bahwasanya hakim yang alim, yang layak untuk berhukum itu seorang hakim yang alim dan ada kelayakan untuk menghukum. In asaba, sekiranya ia betul dalam penghakimannya, falahu ajrani, maka dia boleh 2 pahala dengan ijtihadnya, dan isabatihi dengan dia tu menghukum dengan secara betul. Wa in akhta'a falahu ajrun fi ijtihadihi, dan sekiranya dia tersilap ataupun tersalah, maka baginya 1 pahala dalam ijtihadnya dalam mencari kebenaran, fi talabil haqqi. Amma man laisa bi ahli lil hukmi, amma man laisa bi ahli lil hukmi fala yahillu lahu an yahkuma wa in hakama fala ajra lahu bal huwa athimun wala yanfudhu hukmuhu sawa'un awafaqa al-haqqa am la. Jadi manakala yang keduanya ialah amma man laisa bi ahlin lil hukmi, adapun mereka yang tidak ada kelayakan dalam menghukum ataupun dalam menjadi hakim, fala yahillu lahu, maka tidak halal baginya berhukum ataupun menjatuh hukuman sesuatu perkara. Jadi dia halal, la yahillu, haram ke atasnya menghukum seseorang sekiranya dia tidak ada kelayakan. Wa in hakama, dan sekiranya dia berhukum, fala ajru lahu, maka tidak boleh pahala baginya, tidak ada pahala terhadap kepadanya. Bal huwa athimun, bahkan bukan setakat tidak boleh pahala, tetapi bal huwa athimun, hakim tadi berdosa. Wala yanfudhu hukmuhu, dan tidak terlaksana hukumnya. Jadi tidak sah hukumnya, sama ada awafaqal haqqa,
hukuman ataupun penghakimannya tadi bertepatan dengan kebenaran amla ataupun tidak. Jadi walaupun apa yang diputuskan ataupun yang dihukumkan itu betul, tetapi tidak boleh pahala, kata dia. Sebab dia tidak ada kelayakan untuk menjadi hakim ataupun untuk memutuskan sesuatu perbalahan. Sebab apa? Lianna isabatahu ittifaqiyatun laisat sadiratan an asli syar'i. Fahuwa asin fi jami'in. Ahkamuhu sawa'un awafaqa as-sawaba am la. Wa hiya mardudatun kulluha. Wala yu'dharu fi syai'in min dhalika. Wala yu'dharu fi syai'in min dhalika. Baik. Sebab apa? Lianna isabatahu. Kerana kebetulannya itu lianna isabatahu, kerana kebetulannya itu ittifaqiyatun, adalah secara kebetulan. Laisat sadiratan an asli syar'i, yang mana tidak keluar daripada asal syarak. Fahuwa asin, maka dia jadi melakukan satu maksiat pada semua hukum-hukumnya. Sawa'un awafaqa sawab, sama ada dia tu bertepatan dengan perkara yang betul, amla ataupun tidak. Wahia mardudatun kulluha, maka dia tertolak kesemuanya. Wala yu'dharu fi syai'in min dhalika, dan tidak dimaafkan pada suatu daripada perkara tersebut, daripada hukum tadi. Wa qad rawa al-arba'atu wal hakimu wal baihaqi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu salasatun qadiyani fin nari wa qadin fil jannati. Fa amma alladhi fil jannati farajulun arafa al-haqqa wa qada bihi, walladhani fin nari rajulun arafa al-haqqa fajara fil haqqi wa rajulun qada lin-nasi ala jahlin. Jadi telah diriwayatkan oleh al-arba'ah. Arba'ah ni iaitu termasuk riwayat daripada Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Daud. Itu yang dikatakan al-arba'ah. Dan diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, al-qudatu thalathah. Kehakiman ini ada 3. Qadiyani ataupun qadi ini ada 3 kategori. Qadiyani finnar, 2 orang hakim atau qadi tadi masuk neraka. Wa qadin fil jannah, dan 1 qadi tadi masuk syurga. Fa ammal ladzi fil jannati, maka adapun mereka ataupun qadi yang masuk syurga, iaitu farajulun arafal haqqa, ia qadi tadi dia mengetahui perkara yang benar, lalu wa qada bihi, dia menghukum dengannya. Walladzani fin nari, dan 2 lagi masuk neraka,
iaitu rajulun arafal haq, seorang lelaki dia tahu kebenaran, fajara fil haq, lalu dia menzalimi kebenaran. Wa rajulun qada lin nasi ala jahlin, dan satu lagi seorang lelaki yang menghukum manusia tadi dengan kejahilan. Wal qadi alladhi yanfuzu hukmahu wal awwal. Jadi qadi yang sah penghakimannya ataupun hukumnya iaitu yang pertama, iaitu rajulun arafal haq wa qada bihi. Itu diterima pakai segala keputusannya. Wathani wathalithu la i'tibaru bihukmihima. Maka golongan yang kedua dan ketiga itu tidak dikira hukum ataupun apa yang diputuskan oleh keduanya. Wa tawallil qada'i fardu kifayati. Melantik menjadi hakim ni merupakan fardu kifayah fi haqqis salihina lahu fi nahiyatin. Pada hak orang soleh di satu segi, pada satu nahiyah, satu segi ini ataupun satu jajahan. Jadi fardu kifayah untuk melantik qadi tadi. Amma tauliyatul imam tauliyatul imami li ahadihim fa faradu ain. Fa faradu ainun alaihi. Fa faradu ainun alaihi. Dan adapun melantik oleh imam bagi salah seorang mereka adalah merupakan fardu ain. Bagi imam untuk nak melantik seseorang hakim itu adalah fardu ain. Wa tawallil qada tadi menerima menjadi qadi fardu kifayah pada hak orang yang baik, orang yang soleh. Adapun pelantikan oleh imam merupakan fardu ain. Jadi pemerintah wajib melantik qadi, dan untuk qadi merupakan fardu kifayah dalam menerima apa namanya pelantikan tadi. Faman ta'ayyana alaihi fi nahiyatin lazimahu talabuhu wa lazimahu qabuluhu. Maka mereka yang dilantik di satu-satu jajahan, lazimahu talabuhu, mesti dia minta dan wajib dia terima. Jadi apabila dilantik mesti dia kena terima. Baik, seterusnya syurutul qadi. Wala yajuzu an yaliyal qada'a illa man istakmalat fihi 14 khaslatan. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu wal dhukuriyatu wal adalatu. Baik, kita pergi kepada syurutul qadi. Wala yajuzu ay wala yasihhu an yaliyal qada'a alladhi huwa al-hukmu bainan nasi illa man istakmalat bima'na ijtama'a fihi 14 khaslatan. Tidak harus ataupun yahrum, haram, ataupun wala yasihu, tidak sah, an yaliyal qada'a, mengambil jawatan qadi,
Tidak sah mengambil jawatan qadi alladhi wal hukmu, yang dia tu akan menghukum di kalangan manusia kecuali cukup. Kecuali cukup ataupun bermakna ijtama'a, kecuali berhimpun padanya 14 perkara. Jadi dia kena ada 14 perkara ni baru sah dia menjadi seorang qadi, ataupun haram sekiranya tidak ada 14 kategori ini. Zakarul musannifu minha khaslataini ala dha'ifin wa sakata an khaslataini ala sahih. Jadi musannif telah menyebut dua perkara mengikut pandangan yang dhaif, dan musannif diam daripada dua perkara di atas pandangan yang sahih. Kama sata'rifu dzalika, sebagaimana yang akan kamu ketahui perkara tersebut. Jadi, manakah syarat dia? Jadi, tidak harus ataupun haram seseorang itu mengambil jawatan ataupun menerima jawatan qadi kecuali cukup ataupun berhimpun padanya 14 perkara. Apa dia? Yang pertamanya iaitu al-ula, al-khaslatul ula, al-Islam. Mesti seorang itu beragama Islam. Fala tasihhu wilayatu kafirin walau ala kafir. Maka tidak sah pelantikan orang kafir walaupun ke atas sama-sama kafir. Jadi tidak sah. Dia mesti untuk menjadi seorang qadi mesti adalah seorang Islam. Jadi saya hurai serba sedikit saja mengenai syarat-syarat ini. Jadi kita ambil poin saja. Sebab masa pun tidak mencukupi, dan kita akan sambung di lain sesi pula. Jadi saya terangkan secara ringkas saja mengenai syurutul qadi ini. Wathaniyatu al-bulugh. Dan syarat keduanya ialah mesti dia tu sudah cukup umur. Watsalisatu, dan syarat yang ketiganya ialah al-aqlu. Mesti seorang yang berakal ataupun cerdik. Fala tasihhu wilayatu ghairi mukallafin. Maka tidak sah pelantikan yang bukan mukallaf, kerana dia ada beberapa kekurangan. Warabi'ah ad-dhukuriyatu. Mesti seorang lelaki. Fala tasihhu wilayatu imra'atin. Maka tidak sah lantik seorang perempuan. Syaratnya untuk menjadi qadi mesti seorang lelaki. Wal khamisatu al-adalatu. Syarat yang kelimanya ialah mesti qadi tadi seorang itu adil. Al-ati bayanuha fi syahadat. Keadilan ini akan dijelaskan, diterangkan pada bab saksi nanti. Fala tasihhu wilayatu fasiqin walau bima lahu fihi syubhatun ala sahih. Fala tasihhu wilayatu fasiqin walau bima lahu fihi syubhatun ala sahih. Maka tidak sah pelantikan orang fasik walaupun bima situ bimaksiat, walaupun kemaksiatan yang dilakukannya itu fihi syubhatun, merupakan kesamaran. Jadi sama-sama pun
dia tu melakukan maksiat, maka dia dikategori seorang yang fasik. Maka apabila dikategori seorang yang fasik, maka tidak sah pelantikan tersebut. Pelantikan qadi tadi. Ini mengikut ala sahih, di atas pendapat sahih. Wasadisatu ma'rifatu ahkamil kitabi. Yang keenam, syarat yang keenamnya ialah mesti mengetahui hukum-hukum Al-Quran. Dia kena tahu hukum hakam Al-Quran. Wa ma'rifatu ahkamis sunnah ala tariqil ijtihad. Dan juga dia mesti mengetahui hukum hakam, hukum-hukum hadis mengikut cara ijtihad, melalui cara ijtihad. Wala yushtaratu hifzu ayatiha, dan tidak disyaratkan menghafaz ayat-ayat hukum. Wala ahadithiha al-muta'alliqati biha, dan juga tidak disyaratkan hafaz hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Ala dhahri qalbin wa ayul ahkam, tak semestinya ingat di dada. Maka untuk nak menjadi qadi ini, walaupun mengetahui hukum-hukum kitab Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak semestinya, tidak disyaratkan menghafal semua ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengannya, dengan hukum-hukum tadi. Banyak lagi diterang di bawah tu. Kemudian kita pergi kepada al-khaslatu sabi'ah, syarat yang ke-7, iaitu ma'rifatul ijma'i wal ikhtilafi. Seorang qadi tadi mesti mengetahui ijma' dan juga ikhtilaf, kata sepakat dan perselisihan ulama. Jadi dia kena tahu. Fihi faya'rifu aqwalas sahabah wa man ba'dahum ijma'an wa ikhtilafan li'alla yaqa'a fi hukmin ajma'u ala khilafihi. Jadi maka dia mesti tahu kata-kata sahabat dan mereka yang selepas sahabat secara ijma' ataupun secara perselisihan, ikhtilaf. Sebab apa? Li'alla, supaya tidak berlaku yaqa'a fi hukmin, tidak berlaku pada satu-satu hukum itu, hukum yang telah diijma'kan oleh ulama, ala khilafihi, dan di atas perselisihan hukum. Jadi mesti mengetahui ijma' dan ikhtilaf, kata sepakat ulama dan perselisihan ulama. Kemudian tambihu tu boleh bincang dengan ustaz dan ustazah pelajar sekalian. Kita pergi kepada at-thaminatu, al-khaslatul thaminatu, iaitu ma'rifatu turuqil ijtihadi. Yang ke-8-nya ialah mesti mengetahui kaedah ataupun cara untuk berijtihad. Turuk ijtihad, jalan-jalan untuk ijtihad. Al-muwassilati ila madarikil ahkami syar'iyyati. Al-muwassilati ila madarikil ahkami syar'iyyati, yang berkaitan ataupun yang bersambung kepada dalil-dalil hukum syara'. Jadi kena tahu rentitan daripada dalil-dalil hukum-hukum syara' untuk nak buat ijtihad. Kemudian at-tasi'atu, syarat yang ke-9-nya ialah ma'rifatu tarafin min lisanil arabi lughatan wa i'raban wa tasrifan, li'anna bihi yu'rafu umumul lafzi wa khususihi wa itlaquhu wa taqyiduhu. Wa ijmaluhu wa bayanuhu wa
siyaghal amru wa siyaghul amri. Baik, yang kesembilannya ialah mesti mengetahui ataupun mesti tahu satu bahagian daripada bahasa Arab. Lughatan sama ada di segi mufradatnya, seorang qadi itu kena tahu mufradat daripada bahasa Arab, i'raban, nahwu, tasrifan, sarahnya. Lianna bihi yu'rafu umumul lafzi, kerana dengan turut ma'rifati turut tersebut, taraf tersebut, yu'rafu umumul lafzi, untuk mengetahui lafaz-lafaz umum dan lafaz-lafaz khusus, lafaz-lafaz mutlak wa itlaqu wa taqyiduhu, dan lafaz-lafaz muqayyad wa ijmaluhu wa bayanuhu, dan seterusnya. Wal ashiratu, kalau yang ke-10-nya ialah ma'rifatu tarafi tafsirin min kitabillah ta'ala. Mesti mengetahui satu bahagian tafsir daripada Al-Quran, kitab Allah Ta'ala, iaitu Al-Quranul Karim. Liya'rifa bihil ahkam al-ma'khudata minhu. Jadi untuk mengetahui hukum-hukum yang diambil daripadanya. Minhu tu min kitabillahi ta'ala, daripada Al-Quran Karim. Baik, yang keseterusnya, wal hadi asyara ayyakuna sami'an. Mesti qadi tadi, untuk nak menjadi qadi, mesti dia adalah mendengar. Dia seorang yang mendengar, bukan peka, bukan tuli. Walau bisiyahin fi udunihi, walaupun pendengaran tadi dengan jerkah ataupun laung di telinganya. Tak apa. Jadi dengan laung di telinganya dia, baru dia dengar, maka boleh diterima. Fala yuwalla asam, maka tidak boleh melantik seorang yang tuli. La yasma'u aslan, yang tidak dengar asal. Fa innahu la yufarriqu baina iqrarin wa inkarin. Sebab apa? Tidak boleh diterima orang yang tidak boleh mendengar. Sebab fa innahu, maka sesungguhnya dia tu la yufarriqu, tidak boleh membezakan di antara baina iqrarin, di antara pengakuan ataupun pengingkaran. Sebab tu tidak diterima seorang qadi yang tidak dengar untuk menjadi qadi. As-saniyatu asyara an yakuna basira. Mesti seorang itu boleh melihat, jadi tidak buta. Fala yuwalla a'ma, maka tidak boleh melantik seorang yang buta. Wala man yaral ashbah, dan juga tidak boleh melantik mereka yang nampak ashbah ni, nampak bayang-bayang, nampak tubuh tapi tidak mengetahui. Wala ya'rifu suara, tidak dapat membayangkan rupa paras, nampak bayang-bayang macam tu. Li'annahu la ya'rifu taliba minal matlub, kerana dia tidak boleh mengetahui siapakah mudda'i dan siapakah mudda'i alaihi, siapakah yang menjadi pendakwa dan yang didakwa. Fa in kana ya'rifu suara idza
qarubat minhu sahha. Sekiranya dia boleh nampak gambaran ataupun boleh kenal rupa paras apabila dia dekat, maka sah melantik orang tersebut. Kalau dia pergi secara dekat, dia boleh kenal seseorang itu, maka dia dikira an yakuna basiran. Yang keseterusnya ialah wasalisatu asyara, 13, yang ke-13 an yakuna katiban. Ini mesti dia tu boleh menulis. Ini ada pertikaian di segi ulama. Ulama setengah mengatakan tak perlu kepada katiban sebab mereka berhujah kepada Nabi pun tidak tahu menulis. Itu banyak pertikaian ulama. Baik, yang ke-14-nya an yakuna yaqazan atau mutayaqqizan. An yakuna yaqazan atau mutayaqqizan. Mesti seorang itu tidak lalai. Tidak lalai. Itu syarat yang terakhir, iaitu syarat yang ke-14. Jadi saya rasa cukup setakat itu untuk kali ini, dan insya-Allah kalau ada masa, kalau diizinkan, kita akan sambung pula perbincangan masalah qadi ini pada hukmu tauliyati man la yasluhu ma'a wujudis salih. Hukum melantik mereka yang tidak layak sedangkan orang yang layak wujud. Okey, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada para pelajar sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.